Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Wan Zulkifli bin Wan Hassan dan rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan topik yang kelima iaitu persepsi. Next slide. Sebelum itu, saya akan kenalkan adik kumpulan kami dahulu. Yang pertama, saya sendiri Fatin Nursyazana, Suhashini, Syarwin Vinod dan juga Lutfi Al-Husni. Next slide. Jadi pembentangan kami akan merangkumi yang pertama ialah peta minda berkaitan topik, yang kedua kepentingan hubungan insan dengan topik perbincangan, yang ketiga contoh isu ataupun masalah masyarakat dan yang keempat ulasan isu ataupun masalah dan penyelesaian. Next slide. Saya teruskan dengan yang pertama iaitu peta minda. Objektif pembelajaran bagi topik ini yang pertama ialah mendefinisikan persepsi dan menjelaskan mengapa ianya merupakan satu proses yang aktif. Yang kedua, mendefinisikan persepsi sosial dan menerangkan tentang mustahaknya kepada hubungan insan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana kita menggunakan atribut ataupun sifat ciri khusus seseorang untuk memahami apakah yang menyebabkan seseorang bertingkah laku sedemikian. Dan yang terakhir, menerangkan penyebab-penyebab yang salah dalam persepsi sosial. Next slide. Seterusnya ialah bahagian pengenalan. Persepsi adalah sebahagian daripada kehidupan dan ia merupakan pendekatan dan pemahaman terhadap apa yang akan, sedang dan sudah terjadi dalam kehidupan. Dengan demikian, tidak semua yang terjadi dalam kehidupan boleh ditukarkan ke dalam persepsi. Begitu pula apa yang terjadi dalam kehidupan tidak selalu dipersepsikan secara tepat. Bahkan seringkali orang salah atau keliru dalam menjawab tentang kehidupan dan itulah antara kesalahan persepsi. Next slide. Jadi definisi bagi persepsi ialah perception is a person's view of reality. Umumnya, istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi, pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan ataupun proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap persekitarannya dengan menggunakan panca indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sedar akan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga yang diulang cetak pada tahun 1998, persepsi bermaksud gambaran ataupun bayangan dalam hati atau fikiran tentang sesuatu. Ia juga boleh didefinisikan sebagai pandangan menerusi panca indera atau tanggapan atau kekuatan imajinasi. Selain itu, menurut Desirato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperolehi dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan sesuatu mesej. Dan yang terakhir, menurut Toha, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya sama ada melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penghidupan. Next slide. Terdapat dua jenis persepsi iaitu persepsi fizikal dan juga persepsi sosial. Persepsi fizikal ialah persepsi yang dibuat berdasarkan apa yang dirasai atau yang dapat digapai melalui panca indera kita, seperti persepsi yang dibuat apabila kita menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penghidupan dan percakapan untuk menilai seseorang atau suatu objek. Namun bagi subjek hubungan insan ini, kita hanya akan menyentuh berkenaan persepsi sosial sahaja secara mendalam. Next slide. Menurut Lindsay dan Aronson, persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi dan menggambarkan orang lain yang dipersepsi, sama ada mengenai sifatnya, kualitinya ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut. Interaksi antara insan berlaku dengan pelbagai cara dan ragam sama ada secara berkualiti atau berulang kali, di mana setiap orang menetapkan citra atau reputasi orang-orang di sekitarnya dan citra serta reputasi itu terbentuk berdasarkan persepsi terhadap sikap dan pandangan orang lain. Next slide. Kesalahan persepsi boleh terjadi kerana adanya komunikasi yang kurang mantap, kurang saling memahami atau adanya jarak psikologi yang lebar. Makin kerap interaksi antara insan, maka kesalahan persepsi yang terjadi akan semakin kecil. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman,
pengetahuan atau informasi dan perasaan. Misalnya, jika anda memberikan persepsi menyenangkan terhadap seseorang, maka hal tersebut boleh bersumber dari pengalaman bergaul, informasi dari mulut ke mulut mengenai seseorang itu, serta perasaan yang muncul. Begitu pula persepsi anda terhadap sesuatu kejadian yang menimpa sama ada menyenangkan ataupun menyedihkan. Ia sudah tentu sangat bergantung pada pengalaman yang anda alami. Apakah sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa ataupun baru pertama kali, dan kemudian faktor pengetahuan yang anda kuasai. Menurut Dr. Ibrahim Al-Fiqhi, setiap manusia selalu menghadapi tribulasi dan kesulitan dalam hidup. Reaksi yang timbul kadang-kadang berbentuk kekecewaan, penyesalan dan mengasihani diri sendiri. Pada masa-masa itu, kita menganggap langit akan runtuh dan juga hidup pun akan berakhir. Lalu kita akhirnya memahami bahawa cubaan akan dapat menjadikan kebaikan nantinya, dan itulah perubahan persepsi ke arah yang lebih baik. Next slide. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, iaitu yang pertama ialah faktor diri pemerhati, iaitu individu yang membuat suatu persepsi berlatar belakangkan oleh kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu, motivasi individu untuk membuat persepsi tentang sesuatu tersebut, kepentingan individu, pengalaman individu serta harapan individu. Faktor yang kedua ialah faktor situasi, iaitu situasi dalam menyusun sesuatu persepsi ditentukan oleh keadaan yang tepat, struktur dan objek yang dipersepsikan, serta kebiasaan yang berlaku dalam sosial masyarakat. Dan yang ketiga ialah faktor sasaran. Adakah objek yang dipersepsikan lama ataupun baru? Kerana objek lama ataupun yang baru mempunyai persepsi yang sangat berbeza. Next slide. Terdapat 3 peringkat persepsi. Yang pertama ialah peringkat pemerhatian dan pemilihan. Yang kedua ialah peringkat pengorganisasian dan yang terakhir ialah peringkat penterjemahan dan pertimbangan. Next slide. Peringkat pemerhatian dan pemilihan ialah proses yang melibatkan pemilihan dan juga penapisan untuk mengetahui mengapa kita memberi perhatian kepada benda ataupun perkara tertentu. Ia disebabkan oleh faktor dalaman seperti motivasi dan pengalaman dan disebabkan oleh faktor luaran seperti salience, iaitu sesuatu yang menonjol, ataupun vividness, iaitu sesuatu yang sangat jelas. Next slide. Seterusnya ialah peringkat pengorganisasian. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah dipilih pada peringkat yang sebelumnya akan diorganisasikan. Cara untuk mengorganisasikannya ialah dengan menggunakan prinsip menstruktur, iaitu skema, perceptual grouping dan figure ground. Skema ialah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep ataupun stimulus yang dibina melalui pengalaman. Manakala perceptual grouping pula ialah proses untuk menentukan kawasan dan bahagian pemandangan visual yang mana tergolong bersama sebagai bahagian unit persepsi seperti objek dan juga corak. Dan figure ground pula ialah sejenis kumpulan persepsi yang merupakan keperluan penting untuk mengenali objek melalui penglihatan dan dalam psikologi Gestalt, ia dikenali sebagai mengenal pasti sesuatu ataupun seseorang dari latar belakang. Next slide. Peringkat yang terakhir ialah peringkat penterjemahan dan pertimbangan. Maklumat yang dipilih dan disusun diterjemahkan agar ia memberi makna tertentu dan seterusnya individu akan membuat pertimbangan ataupun membentuk pandangan tentang orang lain ataupun situasi. Pandangan membolehkan seseorang untuk memahami dan menentukan sebab mengapa tingkah laku tersebut berlaku. Next slide. Seterusnya ialah bahagian mengapa seseorang bertingkah laku seperti yang ditunjukkan. Ini dikenali sebagai proses penyebab. Terdapat 2 proses penyebab. Yang pertama ialah penyebab dalaman ataupun penyebab peribadi dan yang kedua ialah penyebab luaran ataupun penyebab situasi. Next slide. Terdapat 3 jenis maklumat yang digunakan untuk menentukan adakah tingkah laku disebabkan oleh faktor dalaman ataupun faktor luaran. Yang pertama ialah perbezaan yang jelas. Ini menerangkan adakah seseorang itu menunjukkan tingkah laku yang berbeza pada situasi yang berbeza. Yang perlu kita ketahui adalah adakah tingkah lakunya itu luar biasa atau tidak. Jika tingkah lakunya bukan sesuatu yang unik, kemungkinan ianya akan dinilai sebagai faktor dalaman. Yang kedua ialah faktor persetujuan.
Jika tiga individu berada dalam situasi yang sama dan mereka memberi respon dengan cara yang sama, dapat kita katakan bahawa tingkah laku tersebut menunjukkan persetujuan dan dinilai sebagai faktor luaran. Tetapi jika satu daripada tiga individu merespon dengan cara berbeza, maka ia akan dinilai sebagai faktor dalaman. Dan yang terakhir ialah ketekanan ataupun konsisten. Ia dapat dilihat adakah seseorang individu itu melakukan tingkah laku yang sama secara terus-menerus seperti sentiasa datang lewat ke tempat kerja. Jadi situasi seperti ini cenderung akan dinilai sebagai faktor dalaman. Seterusnya saya serahkan kepada Suhashini. Terima kasih saudari Syazana. Saya akan membincangkan tentang teori persepsi diri. Persepsi diri adalah upaya anda mengamati diri anda sendiri sebagai sifat baik, motivasi, perasaan dan emosi atau lainnya. Diri sendiri sedar perasaan yang alami dan tahu niat anda dalam melakukan sesuatu dan juga anda faham sikap diri sendiri terhadap sesuatu. Seterusnya, bias persepsi. Apakah bias persepsi? Ia adalah pemosongan persepsi yang disebabkan oleh pengabaian maklumat yang dirasakan tidak sesuai. Selain itu, mengapa berlaku bias persepsi? Ia kesilapan yang berlaku dalam proses persepsi, pemilihan dan penyusunan menyebabkan bias persepsi. Ia sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian tanpa disedar dan menyebabkan kita membuat keputusan yang kurang tepat dan efektif. Justru, jenis-jenis bias persepsi terdapat 5. Pertama, kesan halu, kesan hot dan kesan sama seperti saya. Kesan halu berlaku apabila kita memberi sifat-sifat positif kepada orang lain kerana kita sukakan mereka. Kesan on pula berlaku apabila kita memberi sifat-sifat negatif kepada orang lain kerana kita tidak sukakan mereka. Kesan sama seperti saya. Salah satu kesilapan persepsi yang selalu berlaku di tempat kerja, ia di mana seorang ketua itu cenderung membuat penilaian positif ke atas orang-orang lain yang serupa dengan diri mereka sendiri. Pada waktu yang sama, dia cenderung membuat penilaian negatif ke atas mereka yang tidak serupa dengan dirinya. Kesilapan ini disebut kesan serupa macam saya. Kesan ini adalah salah atau satu punca kesilapan yang berlaku apabila seseorang ketua menilai orang-orang bawahnya. Kedua pula, bias persepsi stereotip. Stereotip membuat gambaran umum terhadap individu berdasarkan sifat-sifat umum pada kelompok individu tersebut. Kumpulan tersebut sama ada kaum, jantina dan lain-lain. Bias persepsi ketiga, kesan prima terdahulu dan terkini. Kesan prima dan terkini adalah dua bias persepsi yang tidak banyak berbeza. Persepsi individu dikatakan terpengaruh dengan kesan prima apabila beliau terlalu menekankan maklumat-maklumat masa lampau. Kesan prima biasanya berlaku apabila kita berjumpa dengan individu buat kali pertama kerana menurut kajian, tanggapan pertama adalah sukar dihapuskan. Kesan kini, kecenderungan individu yang terlalu menekankan maklumat terkini lalu mengabaikan maklumat prima. Bias persepsi ini sering berlaku apabila terdapat julat masa yang besar antara maklumat masa lampau. Bias persepsi keempat ialah kesilapan dalam menentukan sebab dasar. Kecenderungan manusia mengabaikan faktor persekitaran dan memfokuskan pada faktor individu apabila nilai tingkah laku orang lain. Sebagai contoh, persepsi mengurus dikatakan bias dalam menentukan faktor yang menyebabkan pekerjanya. Prestasi rendah apabila beliau hanya melihat faktor individu pekerja itu seperti sikap malas dan tidak cekap tanpa melihat suasana tempat kerja yang kotor dan sebagainya. Akhirnya, bias persepsi kelima, bias layan diri. Bias servis diri adalah berkaitan dengan keegoan sifat harga diri. Bagi individu yang ego dan mempunyai harga diri yang tinggi, adalah sukar bagi orang itu mengakui kesilapan dalam kegagalan. Oleh itu, bias ini biasa berlaku kepada orang berpangkat tinggi seperti pengurus syarikat mengatakan prestasi syarikat menurun disebabkan kemelesetan ekonomi, globalisasi, persaingan sengit dan sebagainya. Seterusnya, kesukaran menangani bias persepsi. Pertama, dalam memilih maklumat, individu mengabaikan maklumat yang tidak menyokong andaian mereka. Kedua, fenomena mutlak. Ketiga, penyaluran atau ujian pengesanan hipotetis. Keempat, kesan pikmali atau pencangkan pencapaian kendiri. Selain itu, cara mengurus bias adalah mengenal pasti bias melalui latihan formal dan tidak formal.
dan membentuk kesedaran tentang bidang dan situasi di mana bias terlalu berlaku melalui latihan. Seterusnya, memberitahu peringatan dan sokongan berterusan antara pekerja dengan majikan dan juga menyediakan peluang untuk bertemu dengan lebih kerap. Next slide. Persepsi bias dalam konteks Islam. Arti orang yang beriman ialah arti yang bersaudara di atas ikatan tauhid, arti yang sentiasa praksangka baik, usnuzan, bukannya praksangka buruk, suuzan. Persepsi bias dalam konteks Islam Allah menyatakan yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Justru, janganlah berprasangka terhadap setiap ucapan yang keluar daripada lidah saudaramu kecuali dengan prasangka yang baik. Selama kamu masih mendapatkan celah kebaikan dalam ucapan itu. Sungguh indah, kata Syahiduna Umar Al-Khattab. Seterusnya, jangan terjebak dalam usaha mengumpulkan data-data yang boleh memperkuat dugaan, bukan mencari indikasi-indikasi yang baik yang menghilangkan dugaan tersebut. Perbuatan ini sering menjadi penyebab malapetaka hancurnya persaudaraan sesama insan. Hanya persepsi bias dalam konteks Islam, Ibnu Al-Mubarak berkata, orang mukmin selalu mencari alasan agar boleh memaafkan, sementara orang yang munafik selalu mencari kesalahan. Next slide. Kesimpulan, persepsi adalah proses yang menyangkut maksudnya pesanan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrat dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, fikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Terima kasih. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh saudara Lutfi. Terima kasih Suhashini. Jadi saya akan menerangkan berkenaan kepentingan persepsi dalam hubungan insan. Next slide. Jadi yang pertamanya, kita dapat menjalinkan hubungan baik dengan insan yang lain dengan cara memiliki dan menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Seterusnya, memahami beberapa faktor asas yang mempengaruhi persepsi, termasuk faktor diri pemerhati, faktor situasi atau keadaan, serta faktor sasaran. Jadi ketiga-tiga faktor ini jelas penting dalam menyingkatkan hubungan kita dengan insan yang lain. Seterusnya, kita dapat memahami tingkah laku insan. Dengan setiap insan sememangnya mempunyai tingkah laku yang tertentu dan boleh dikata tidak sama dengan insan lain. Persepsi yang baik mampu menghasilkan suatu pandangan yang baik juga. Contohnya, jika kita nampak seseorang membongkok atau merendahkan badannya ketika melalui atau melintasi orang yang lebih tua, maka persepsi kita adalah ia sebagai tanda menghormati kepada yang lebih tua kerana merupakan adat rasam rakyat Malaysia dan bukannya seseorang itu mempunyai masalah tulang belakang atau sebagainya. Jadi seseorang insan itu harus melihat sesuatu secara terperinci. Seterusnya, mengeratkan silaturahim sesama manusia. Persepsi yang baik terhadap insan lain akan meningkatkan hablum minan nas, iaitu hubungan yang harmoni sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia kuncinya adalah akhlakul karimah, iaitu bermaksud akhlak yang mulia. Slide seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Sharwin. Terima kasih. Terima kasih Luffy. Seterusnya saya akan membicarakan tentang contoh isu atau masalah masyarakat. Okey. Isu yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah isu halangan bekas pesalah daripada bekerja. Okey. Bekas pesalah ataupun banduan mengalami cabaran untuk meneruskan hidup mereka. Kita harus sedar bahawa walaupun mereka merupakan bekas pesalah, mereka juga merupakan manusia seperti kita. Okay. Mereka juga telah dihalang daripada memasuki pasaran kerja di Malaysia. Ini kerana ramai orang berpendapat bahawa seseorang yang bersalah tidak harus diterima di mana-mana tempat untuk bekerja. Mereka juga tidak dibenarkan bekerja dan akhirnya terjerumus semula ke dalam aktiviti jenayah. Sebagai contoh, faktor tiada pekerjaan dalam kalangan penagih dadah telah menyebabkan mereka kembali melakukan
penagihan selepas mereka keluar daripada pusat pemulihan. Ini adalah contoh yang menyebabkan mereka kembali terjerumus ke dalam aktiviti lama mereka. Okey, seterusnya, banduan ini juga mengulangi jenayah akibat daripada kesukaran untuk mendapatkan kerja asas. Dan secara langsung, ini membawa kepada pertambahan kes jenayah di Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ulasan masalah. Masalah persepsi menjadi tembok ataupun penyebab utama bagi bekas pesalah mencari pekerjaan. Ini adalah kerana majikan mempunyai tanggapan yang amat negatif terhadap bekas panduan. Sebagai contoh, kebanyakan majikan mempunyai persepsi bahawa bekas pesalah ataupun banduan tidak mempunyai kemahiran yang baik dan tidak dapat dipercayai. Majikan juga percaya sekali seseorang banduan itu melakukan kesalahan, dia akan digelar sebagai penjenayah buat selama-lamanya. Ini merupakan tanggapan yang negatif terhadap banduan ataupun pesalah. Seterusnya, majikan juga berasa bimbang reputasi syarikat akan terjejas sekiranya seorang bekas banduan diambil untuk bekerja. Ini juga berkait rapat dengan teori kesan Horn yang membawa maksud apabila seseorang yang mempunyai tanggapan negatif, dia cenderung menganggap apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu itu adalah negatif juga. Okey. Seterusnya, majikan juga sukar untuk menggaji bekas banduan dan penagih dadah kerana sikap dan personaliti negatif dikuatiri akan mempengaruhi budaya kerja mereka. Seterusnya, saya akan berbincangkan tentang cara penyelesaian masalah. So, secara rasionalnya, seseorang bekas banduan harus diberikan latihan kemahiran serta vokasional agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan bekerja sendiri melalui kemahiran yang mereka telah memperoleh tanpa bergantung dengan orang lain. Pendidikan harus menjadi asas kepada semua bekas banduan agar mereka dapat mendapat peluang bekerja pada suatu hari nanti. Majikan juga harus percaya kepada golongan bekas banduan dan harus memberikan peluang kedua untuk mereka berubah. Seterusnya, majikan juga boleh membuat penilaian rapi agar mereka memilih bekas banduan ataupun pesalah yang sesuai bekerja di syarikat mereka. Dan akhir sekali, stigma negatif terhadap bekas banduan harus dihapuskan untuk memberikan peluang seterusnya untuk banduan berubah dan terusnya mendapatkan pekerjaan seperti orang biasa. Ini sahaja untuk pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.